Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 963. Antara paparan utama. Kenyataan Menteri Undang-Undang hanya kabar angin. Sekarang PAS sudah berpuasa berapa hari? Mengapa Mahyidin tidak layak jadi pengerusi MPN? Mazli dakwa beliau dipecat kerana kacau Wan Bestarinet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pasir Gudang Hassan Karim menegaskan kenyataan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang tidak boleh diterima. Kenyataan Wan Junaidi yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan bahawa tidak perlu dibuat undi percaya di Dewan Rakyat tidak boleh diterima kerana kenyataan itu bersifat hearsay atau dengar cakap. Jika dalam mahkamah keterangan hearsay tidak boleh diterima, kata Hassan dalam satu hantaran di Facebooknya. Menurut Hassan, yang juga seorang peguam, kesahihan kenyataan Wan Junaidi itu dipertikaikan kerana beliau tidak mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, Wan Junaidi hanya mendengar daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob adalah orang yang ada pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam soalan undi percaya di Dewan Rakyat kerana prosiding undi percaya itu menguji kepercayaan terhadap dirinya sendiri selaku Perdana Menteri, ujarnya. Pada 7 September, Wan Junaidi dilaporkan berkata tiada keperluan untuk mengemukakan usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri di Parlimen bagi menentukan keabsahan pelantikannya. Beliau berkata keabsahan pelantikan Ismail Sabri tidak perlu dipertikaikan lagi kerana peruntukan Perlembagaan Persekutuan menetapkan kuasa melantik Perdana Menteri adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Perkara ini, usul undi percaya tidak sesuai dilakukan kerana Perdana Menteri baru saja mengambil alih jawatan itu. Ahli Parlimen juga sudah menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan sokongan dan dalam masa singkat saya tidak melihat mereka akan mengubah pendirian, katanya seperti dipetik bernama. Bagaimanapun, Hassan menangkis alasan Wan Junaidi dan sekaligus mempertikai hujah Peguam Negara. Perlu diingat semula kronologi apa yang berlaku. Kenyataan Yang di-Pertuan Agong supaya Perdana Menteri yang dilantik perlu membentangkan usul undi percaya secepat mungkin di Dewan Rakyat telah dikeluarkan di dalam satu kenyataan bertulis secara rasmi oleh Istana Negara pada 18 Ogos 2021, kata pemimpin keadilan itu. Jelasnya, dalam amalan undang-undang pentadbiran yang melibatkan kedudukan Ketua Utama Negara, jika ada suatu titah atau dekri baharu daripada Yang di-Pertuan Agong, titah tersebut hendaklah dibuat secara bertulis dan dimaklumkan kepada umum melalui kenyataan media rasmi Istana Negara dan bukannya melalui Perdana Menteri ataupun Wan Junaidi. Nama baik Yang di-Pertuan Agong perlu dipelihara oleh Perdana Menteri yang ada sekarang. Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri mungkin selesa untuk membuat U-turn. Semalam cakap lain, hari ini cakap lain. Rakyat boleh menghukumnya di dalam mahkamah media sosial sekarang ataupun di dalam pilihan raya akan datang. Tetapi amat buruk padanya kepada institusi Yang di-Pertuan Agong jika baginda juga dilihat oleh rakyat telah melakukan U-turn, tegasnya. Kata Hassan adalah mulia jika kata dikota dan janji ditunaikan. Usul undi percaya di Dewan Rakyat adalah sesuatu yang memenuhi konvensyen dan perundangan Perlembagaan Persekutuan. Mengulas lanjut, beliau berkata Perlembagaan Persekutuan tidak menyebut bahawa Perdana Menteri boleh disahkan menerusi surat akuan Ahli Parlimen. Sambil menghormati keputusan duluan yang pernah dibuat oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, tetapi jika dirujuk kepada teks Perlembagaan Persekutuan, sesungguhnya tidak ada barang sepatah perkataan pun yang menyatakan bahawa keabsahan Perdana Menteri boleh ditentukan secara SD, Statutory Declaration ataupun surat akuan berkanun. Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan majoriti sokongan kepercayaan perkara 43/2/A atau tidak ada majoriti sokongan kepercayaan perkara 43/4 hendaklah ditentukan dan dilakukan di dalam Dewan Rakyat, jelasnya.
Sebelum itu, Peguam Negara Tan Sri Idris Harun telah menyangkal titah Yang di-Pertuan Agong dengan kenyataannya bahawa tiada keperluan untuk mengabsahkan pelantikan Ismail Sabri dan kerajaan yang telah dibentuk menurut lunas undang-undang. Kenyataan Peguam Negara itu dibidas oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan sebagai pertentangan dengan titah Yang di-Pertuan Agong kepada semua ketua parti sewaktu sesi menghadap di Istana Negara pada 17 Ogos yang lalu. Seperti yang terakam di dalam kenyataan media Istana Negara bertarikh 18 Ogos 2021, Seri Paduka Baginda telah bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Baginda menurut Perkara 40-2-A dan 43-2-A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Demikian kata Majlis Presiden Pakatan Harapan yang terdiri daripada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Kata mereka, titah Seri Paduka Baginda ini turut ditekankan oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Sultan Azlan Shah dan keperluan undi percaya ini telah dipersetujui semua ketua parti. Mereka mengingatkan Perdana Menteri supaya tidak mengguna pakai nasihat Peguam Negara yang salah sekiranya Perdana Menteri tidak mahu mengikut jejak langkah mantan Perdana Menteri ke-8 yang mengakibatkan ketidakstabilan politik apabila keabsahan beliau sentiasa diragui dan dipertikai. Nampaknya Panglima UMNO ini sama penakutnya dengan Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang menggunakan pelbagai alasan kerana tidak berani berhadapan dengan pembangkang di Parlimen. Kalau begini keadaan yang berterusan, rakyat akan hilang keyakinan kepada kerajaan. Justru, jika rakyat pun tidak mampu diyakinkan, bagaimana Malaysia boleh meyakinkan pelabur? Sebuah video mengenai Menteri Agama Kerajaan Tebuk Atap 2.0 yang baru dilantik, Idris Ahmad, dari PAS tular di media sosial. Dalam rakaman video tersebut, Idris mendapik dada berkata, "Beri 5 hari sahaja kepada kami untuk memerintah untuk lihat apa perubahan yang kami lakukan. Bukan 5 tahun, 5 hari sahaja kita perintah. Kita akan tengok berubah lagu mana. Tuan-tuan akan tengok nanti," katanya. Walaupun tarikh sebenar video ceramah itu direkodkan, tidak diketahui isinya amat jelas memperlihatkan betapa angkuhnya seorang pemimpin parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Kenyataan itu ibarat jerat yang dipasang memerangkap diri sendiri. Ia bukan hanya merujuk kepada Idris sahaja, tetapi seluruh pemimpin parti itu yang kini di dalam kerajaan, sama ada persekutuan atau negeri, turut terpalit sama. Namun, malang bagi parti ini, walaupun Tan Sri Mahyidin Mat Yassin diganti oleh Datuk Isri Ismail Sabri Yaakob, mereka langsung tidak dipercayai untuk memegang portfolio dalaman hierarki tinggi Kabinet seperti Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan diserahkan kepada pendatang baharu dalam politik, Senator Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin dari Bersatu, manakala timbalannya dari MCA dan UMNO. Sementara itu, Kementerian Pengajian Tinggi dipegang oleh Ahli Parlimen UMNO iaitu Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dan timbalannya Datuk Dr. Ahmad Mas Riza Muhammad, seorang senator juga dari UMNO. Mana Ahli Parlimen PAS yang partinya ada ribuan sekolah pasti, sekolah pondok dan tahfiz? Kenapa tidak muncul dalam kementerian yang relevan? Sebaliknya, PAS diberi portfolio tangkap muat, contohnya Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dipegang oleh seorang yang berpendidikan Islam, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sementara itu, Setiausaha Agong PAS, seorang peguam, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, memegang portfolio Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kedua-dua portfolio tersebut sepatutnya dipegang oleh individu yang berpendidikan sains dan teknologi. Bagaimanapun, nasib Idris Ahmad dan Ahmad Marzuk lebih baik kerana mendapat portfolio yang sesuai dengan kelayakan akademik mereka. Mengulas mengenai politik Islam, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berhujah bahawa politik adalah sebahagian daripada kehidupan mengikut acuan agama. Kata Khalid, orang Islam yang ingin berpolitik mesti jelas politik bukan untuk nak dapatkan kuasa atau keuntungan untuk diri dan kelompok, tapi untuk mendatangkan kebaikan kepada semua kejadian dan tunjukkan jalan kejayaan dunia dan akhirat. Bukannya dunia tak penting, hanya nakkan akhirat semata-mata. Maka soalan air di Kelantan, nak dapat air, sungai ada kat belakang, sindir Khalid. Beliau berkata demikian dalam satu ceramah isu-isu semasa yang disiarkan secara live di Jom Channel malam kemarin. Menurut Khalid, politik merupakan satu ibadah bagi orang yang diberi jawatan. Ia satu amanah untuk kebaikan kepada semua supaya boleh melakukan tindakan yang lebih wajar dan bertanggungjawab. Beliau melihat apa yang berlaku sekarang ialah hasil politik pengkhianat yang disokong oleh puak yang bersyarah menentang politik Machiavelli tetapi mengamalkan politik Machiavelli itu. Ini mendatangkan kemudaratan ketidakstabilan politik, ekonomi yang berudum, masalah sosial kerana pemimpin tidak bertanggungjawab dan amanah.
asal dapat kuasa. Golongan khianat ini disokong oleh kumpulan termasuk yang mengakui memperjuangkan Islam tetapi tanpa akhlak Islam apabila terlibat dengan pengkhianatan langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Yang khianat dipilih untuk Pakatan Harapan tetapi khianat. Imej perjuangan politik Islam cemar jadi politik Machiavelli. Katanya untuk menyelamatkan rakyat dan negara kerana ketika itu pandemik COVID-19 baru menyerang. Namun sudah tercatat dalam sejarah sikap pemimpin yang tidak amanah dan tidak bertanggungjawab itu. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bila kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh golongan pengkhianat yang disokong oleh golongan penunggang agama dan kleptokrat. Ekonomi merudum, COVID-19 meningkat dan masalah sosial semakin memburuk. Akhirnya Mahyadin dikhianati oleh rakan sekongkolnya sendiri iaitu UMNO. Bekas Timbalan Perdana Menteri yang baru dilantiknya kini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Beliau dan Kabinet XXXL yang gagal itu terpaksa menyokong gerombolan yang mengkhianatinya demi mengekalkan kuasa. Maknanya, kini gerombolan pengamal Machiavelli ini sudah berkuasa selama 18 bulan, bukan 5 hari. Maknanya, bagi ahli Kabinet Mahyadin dan Ismail Sabri, termasuk Ahmad Marzuk, mereka sudah 18 bulan memegang kuasa. Apa yang mereka lakukan setakat ini? Zero, kata Khalid. 18 bulan pun gagal, ini kan pula 5 hari. Seperti Kabinet Tebuk Atap, Kabinet Keluarga 69 juga berpotensi gagal kerana orangnya sama. Wajarkah bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN? Jom kita berhujah berdasarkan data, bukan omong-omong kosong. Indeks Pemulihan Nikkei COVID-19 telah melancarkan kajian dan ranking terhadap 121 negara dalam pengurusan jangkitan, pelancaran vaksin dan mobiliti sosial pada setiap akhir bulan. Menurut ranking tersebut, kedudukan yang lebih tinggi menunjukkan bahawa negara hampir pulih dengan jumlah kes COVID-19 yang disahkan rendah, kadar vaksinasi yang lebih baik dan atau langkah jarak sosial yang kurang ketat. 10 negara teratas ialah China, Hungary, Arab Saudi, Chile, Qatar, Denmark, Malta, El Salvador, UAE dan Portugal. Di mana Malaysia, malangnya negara yang kita cintai ini berada di kedudukan ke-115. Malaysia bukan hanya dikalahkan oleh Indonesia yang berada di tangga 92. Negara ini juga kalah dengan negara-negara yang lebih miskin di Afrika seperti Zimbabwe ke-52 dan Belize 58. Bloomberg pula melaporkan bahawa tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg bagi Malaysia telah jatuh ke tangga tercorot iaitu 53 daripada 53 negara dengan nilai ekonomi berjumlah lebih 200 bilion US dollar, kira-kira 831 bilion ringgit dalam tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg untuk bulan Ogos. Pada Jun lalu, Malaysia berada di tangga ke-51. Semasa darurat diisytiharkan pada 11 Januari dengan alasan untuk melawan COVID-19, Malaysia berada di kedudukan ke-16. Ranking COVID-19 Bloomberg adalah untuk negara yang relatif kaya dengan keluaran domestik negara kasar yang tinggi, sementara ranking Nikkei lebih menyeluruh. Namun, hasilnya sama saja. Malaysia tetap tercorot. Angkara siapa agaknya, maka Malaysia kini berada di tahap yang amat menyedihkan dan memalukan ini. Justru, layakkah bekas Perdana Menteri Tebuk Atap itu dilantik sebagai pengerusi MPN untuk menentang pandemik COVID-19 dan memulihkan negara? Beliau dan seluruh pentadbirannya gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Bukan hanya pihak Pakatan Harapan yang berkata demikian, tetapi ranking tersebut dibuat oleh agensi yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Kedua-dua agensi tersebut berpengaruh sebagai rujukan pelabur antarabangsa sama ada akan datang ke Malaysia atau lari dari negara ini. Namun, Ketua Pemuda PAS Khairi Nizam Khairuddin masih sempat mengucapkan tahniah dan memuji Mahyadin selepas bekas Perdana Menteri itu dilantik sebagai pengerusi MPN. Tan Sri juga membuktikan bahawa beliau seorang pemimpin yang berjiwa besar apabila menerima pelantikan tanpa segala bentuk imbuhan. Terima kasih Tan Sri kerana memberikan contoh yang baik untuk ahli politik senior yang lain dan juga kami yang junior ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Adakah beliau gelap mata setelah menjadi senator? Jom channel cenderung untuk bersetuju dengan kenyataan Ahli Majlis Tertinggi UMNO MKT bahawa Mahyadin lebih berjiwa besar jika beliau tidak menerima jawatan pengerusi MPN. Menurut Puad, Mahyadin sudah diberi peluang selama 17 bulan sebagai Perdana Menteri. Kuasa seorang Perdana Menteri lebih besar daripada kuasa pengerusi MPN. Namun, beliau gagal, kata Puad di petik media. Sebagaimana Mahyadin tidak layak menjadi Perdana Menteri Malaysia kerana keabsahannya dipertikaikan, maka beliau juga tidak layak menjadi pengerusi MPN walaupun secara percuma. Dunia sedang mentertawakan kita.
Gempar, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik mendakwa Tan Sri Mahyidin Mat Yassin mendesak Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan kerana mengacau kontrak bagi projek One Best Study Net membabitkan YTL Communications Sendirian Berhad. Beliau mendedahkan perkara tersebut dalam bukunya Memori Bukan Memoir. Mazli berkata beliau dipanggil sebanyak 5 kali untuk bertemu Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengenai perkara terbabit. Daripada 2 pertemuan itu, kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan turut bersamanya menjelaskan keputusan untuk tidak menyambung kontrak YTL sebagai penyedia khidmat untuk projek One Best Study Net yang dimulakan Mahyidin pada 2011 ketika menjadi Menteri Pendidikan. Saya sering ditanyakan apakah permintaan PM ke-7 untuk saya memulangkan jawatan saya kepada beliau adalah disebabkan oleh isu One Best Study Net atau lebih khusus kontrak kontroversi YTL Communications Sdn Bhd YTLC dengan KPM yang penuh kontroversi. Saya tidak boleh katakan hal ini satu-satunya sebab, namun saya boleh katakan hal itu antara sebab Perdana Menteri meminta saya berbuat demikian dan menurutnya adalah atas permintaan Presiden Parti Bersatu ketika itu. Dalam mesyuarat terakhir bersama beliau, saya ingat lagi beliau mengatakan Presiden Bersatu amat marah dengan anda kerana isu ini. Tidak lama selepas itu, saya menerima kiriman email daripada beliau yang meminta saya memulangkan jawatan yang diamanahkan kepada saya pada Jun 2018 kepada beliau semula, kata Mazli. Beliau menjelaskan apakah sebenarnya yang berlaku dengan One Best Study Net dan KPM bukan sesuatu yang sulit. Ia merupakan fakta yang diketahui oleh kebanyakan warga KPM, pernah didedahkan oleh media tetapi tidak disensasikan seperti isu kasut hitam dan Jawi, walaupun pihak KPM telah menyerahkan kepada media terutamanya dalam bentuk jawapan-jawapan oleh KSU KPM pada ketika itu, ujarnya. Ahli Parlimen Simpang Renggam itu juga membangkitkan bahawa kontrak megajangka masa panjang untuk membekalkan internet ke sekolah-sekolah di bawah KPM ini telah menjadi tajuk penuh kontroversi sewaktu pemerintahan Barisan Nasional dan sudah berkali-kali isu dibawa ke Parlimen oleh pihak pembangkang. Sebagai seorang yang menggalas amanah berdasarkan sumpah setia yang telah diucapkan di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika pelantikan sebagai anggota Kabinet, saya tekad untuk meletakkan kepentingan rakyat dan negara mendahului kepentingan mana-mana pihak maupun individu, tegasnya. Dr. Mazli Malik meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan berkuat kuasa pada 3 Januari 2020. Betulkah Mahyidin sangat marah? Mengapa marah? Jom kita undur ke belakang untuk menyorot kembali isu kontrak One Best Study Net yang bernilai 3 bilion ringgit ini. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas berkata berdasarkan perjanjian, kontrak perkhidmatan YTLC telah tamat pada 30 Jun lepas dan bukannya ditamatkan oleh kementerian tersebut seperti yang didakwa oleh syarikat tersebut. Menurutnya, YTLC diberi kontrak One Best Study Net Fasa 1 sejak 13 Disember 2011. Lanjutan kontrak sebanyak 7 kali dibuat sebelum kontrak fasa kedua yang bermula 1 Julai 2016 hingga 30 Jun lepas. Antara lain, tawaran YTLC ditolak kerana terdapat kos tersembunyi. YTLC tidak pernah membayar caj elektrik struktur menara telekomunikasi yang dipasang di sekolah, kata Muhammad Ghazali dalam satu kenyataan seperti di petik bernama. Muhammad Ghazali memberi contoh bahawa kos caj elektrik sebanyak 41 juta ringgit melibatkan 2,715 tapak menara telekomunikasi tidak pernah dibayar syarikat tersebut tetapi ditanggung oleh kementerian. Menurut Muhammad Ghazali, kerajaan juga berpotensi kehilangan pendapatan penyewaan komersial menara telekomunikasi sebanyak 32 juta ringgit setahun jika khidmat YTLC diteruskan. Mengenai perkhidmatan internet percuma dan fraud VLE oleh YTLC, Kementerian Pendidikan berkata bermula 1 Julai 2019, sekolah dan PKG seluruh negara menerima perkhidmatan internet daripada Telekom Malaysia, Celcom dan Maxis, manakala platform fraud VLE akan digantikan dengan Google Classroom. Muhammad Ghazali menegaskan segala tindakan yang diambil berkaitan One Best Study Net adalah demi kepentingan guru, murid dan sekolah dalam menyediakan sistem pengajaran dan pembelajaran berkualiti selain mengoptimumkan sumber kewangan negara. Untuk rekod, laporan Ketua Audit Negara pada 2013 mendedahkan projek One Best Study Net Kementerian Pendidikan didapati tidak memenuhi sasaran tempoh 2 tahun setengah untuk menyediakan khidmat jarum lebar 4G serta platform persekitaran pembelajaran maya VLE kepada 10,000 sekolah di seluruh negara. Walaupun berprestasi buruk, One Best Study Net terus dibenarkan memberi perkhidmatan. Menurut laporan media, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 2016 mencadangkan supaya Jabatan Audit Negara membuat semakan kedua terhadap perkhidmatan One Best Study Net
di semua sekolah di seluruh negara. PSC mencadangkan kepada kerajaan supaya audit susulan secara keseluruhan dilakukan sama ada kerana wujud perbelanjaan kerajaan yang meragukan, kata bekas pengurusi PAC Datuk Seri Hassan Arifin dalam satu kenyataan lapor berita harian. Kini, spekulasi pelatakan jawatan Mazli Malik yang dikaitkan dengan keengganan Kementerian Pendidikan menyambung kontrak One Best Study Net sudah terjawab. Beranikah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM campur tangan dan menyiasat Mahyadin yang didakwa ada kaitan dengan YTL Communications dan Berhad, khasnya berhubung projek One Best Study Net itu? Atau SPRM hanya berani menunjukkan taring yang garang kepada pemimpin pembangkang seperti Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng dan Presiden Muda Syed Saddiq Abdul Rahman. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.